Kalau jatuh bersalah, kita akan keluarkan Najib dari UMNO. Tengku Adnan Mansor berkata keahlian ahli Parlimen pekan itu bergantung kepada keputusan rayuan kes beliau. Masih terlalu awal untuk UMNO melucutkan keahlian bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam UMNO susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mendapati dia bersalah terhadap semua 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International. Malah kata Bendahari UMNO Tengku Adnan Mansor, keahlian ahli Parlimen pekan itu bergantung kepada keputusan rayuan kes beliau. Katanya masih ada masa untuk menilai dan menunggu keputusan rayuan kes tersebut. Dia Najib belum lagi bersalah. Kalau jatuh bersalah di peringkat rayuan, kita akan keluarkan dia daripada parti. Sekarang masih dalam peringkat rayuan. Kita akan tentukan keputusan untuk Najib lucut keahlian selepas didapati bersalah, katanya yang dipetik portal Utusan Malaysia Online hari ini. Najib pada 28 Julai lalu dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda RM210 juta selepas didapati bersalah terhadap 7 pertuduhan membabitkan salah guna kuasa, rasuah dan pengubahan wang haram. Dia kemudian memohon hukuman itu ditangguhkan sementara pihaknya mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Najib kini bebas dengan jaminan RM2 juta beserta 2 penjamin. Pada Selasa lalu, dia dihukum penjara 10 tahun bagi setiap kesalahan CBT dan pengubahan wang haram serta 12 tahun dan RM210 juta atau penjara 5 tahun dalam kes penyalahgunaan kuasa. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan agar kesemua hukuman penjara berjalan serentak. Sementara itu, Jolo tiada di sini, kata Setiausaha Keselamatan Macau. Dia juga mengatakan bahawa polis Malaysia tidak menghubungi rakan sejawat mereka di Macau sejak 2018. Pejabat pegawai tertinggi Sekretariat Keselamatan Macau menafikan dakwaan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo bersembunyi di wilayah itu. Pejabat Setiausaha Keselamatan Wong Sio Chak dalam satu kenyataan mengatakan bahawa polis tempatan dengan jelas memberitahu pihak berkuasa Malaysia melalui Pejabat Pusat Nasional Interpol China pada 2018 bahawa Jolo tiada di Macau. Wong dalam kenyataannya mengatakan bahawa polis Malaysia telah melanggar amalan kerjasama polis antarabangsa dengan secara sepihak melepaskan maklumat yang mendakwa Jolo berada di Macau. Dia juga mengatakan bahawa polis Malaysia tidak menghubungi rakan sejawat mereka di Macau sejak 2018. Rabu lalu, Abdul Hamid memberitahu wartawan bahawa terdapat petunjuk Jolo berada di Macau dan diketahui telah melakukan transaksi perniagaan semasa berada di sana. Rabu lalu, Abdul Hamid Bador memberitahu wartawan bahawa terdapat petunjuk Jolo berada di Macau dan diketahui telah melakukan transaksi perniagaan semasa berada di sana. Dia dimaklumkan telah melakukan transaksi semasa di sana dan pihak berkuasa telah berusaha sebaik mungkin untuk menjejaknya dan membawa dia ke muka pengadilan, kata Abdul Hamid seperti dipetik The Star. Selasa lalu, bekas Perdana Menteri Najib Razak didapati bersalah atas 7 pertuduhan dalam perbicaraan kes rasuah SRC International dan kini berdepan 12 tahun penjara serta denda RM210 juta. Mahkamah memutuskan bahawa Jolo telah memainkan peranan penting dalam memindahkan dana RM42 juta dari SRC ke akaun Najib. Dalam perkembangan berita seterusnya, Mahkamah Switzerland sabitkan pegawai bank bersalah tutup mata dana 1MDB. Mahkamah Jenayah Persekutuan Switzerland mengenakan denda AS RM55,000 terhadap Court & Co Ltd yang terkenal sebagai Bank Ratu Elizabeth dari Britain itu. Mahkamah Switzerland telah mensabitkan kesalahan terhadap seorang pegawai bank kerana gagal untuk memberikan amaran mengenai wang jutaan dolar
berkaitan dengan syarikat pelaburan negara 1MDB yang terpelit dengan skandal itu. Mahkamah Jenayah Persekutuan pada Jumaat berkata pihaknya telah mendapati bank tersebut bersalah kerana melanggar syarat untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan menggunakan hukuman denda sebanyak 50,000 Switzerland francs AS 55,000 ditambah dengan kos mahkamah. Keputusan mahkamah itu masih boleh dirayu. Bekas eksekutif anti pengubahan wang haram di bank swasta Coats and Cole Ltd telah menafikan melakukan kesalahan. Reuters telah menamakan pesalah itu kerana Undang-Undang Switzerland mengenai privasi dan proses mahkamah. Pihak kewangan Switzerland FINMA pada tahun 2017 memerintahkan Coats untuk membayar 6.5 juta Switzerland kerana melanggar peraturan pengubahan wang haram dalam perniagaannya yang berkaitan dengan 1MDB tetapi menghentikan prosidingnya sendiri terhadap eksekutif itu. Siasatan FINMA mendapati antara tahun 2009 dan 2015 aset bernilai AS 2.4 bilion dipindahkan melalui akaun di Coats yang ditubuhkan pada abad ke-18 dan terkenal sebagai bank kepada Ratu Elizabeth dari Britain. Pendakwaan Switzerland itu memberi amaran terperinci daripada rakan sekerja eksekutif Bank Coats mengenai transaksi oleh Low Tech Joe atau Jolo ahli perniagaan Malaysia yang berkait dengan syarikat pelaburan One Malaysia Development Berhad 1MDB yang ditubuhkan pada tahun 2009 oleh kerajaan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Di Malaysia pada Selasa lalu, Najib didapati bersalah melakukan rasuah dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun pada hari Selasa dalam perbicaraan pertama berhubung skandal 1MDB bernilai berbilion dolar yang luas rangkaiannya hingga ke negara-negara Teluk dan Hollywood. Low menafikan sebarang salah laku pada Januari lalu. Dia berkata dirinya hanya bertindak sebagai perantara untuk perjanjian yang melibatkan 1MDB. Pegawai Jabatan Keadilan ASDOJ menganggarkan AS 4.5 bilion diselewengkan dari Malaysia oleh pegawai dan sekutu peringkat tinggi 1MDB antara 2009 dan 2014 dan kemudian wang itu diubah secara haram melalui negara-negara termasuk AS Switzerland, Singapura dan Luxembourg. Sumber dari Reuters. Masih dalam perkongsian berita yang berkaitan, siasat juga bank negara dan bank-bank lain, kata Kadir Jasir. Berita skandal 1MDB. Menurut wartawan veteran itu, bank-bank yang terlibat dengan pengaliran masuk keluar duit haram 1MDB juga perlu diheret ke mahkamah. Tokoh wartawan negara Kadir Jasin mencadangkan supaya bank negara dan bank-bank lain di negara ini yang terlibat dengan pengaliran masuk keluar duit haram 1MDB disiasat dan dihadapkan ke mahkamah jika terdapat bukti. Ini susulan tindakan Mahkamah Switzerland semalam yang mendapati seorang pegawai bank negara itu bersalah kerana gagal memberi amaran tentang masalah pengubahan wang haram jutaan dolar yang diselewengkan dari firma pelaburan negara itu. Atas dasar itu adalah wajar bank-bank Malaysia yang terlibat dengan pengaliran masuk keluar duit haram 1MDB disiasat dan jika ada bukti dihadapkan ke mahkamah. Denda saja macam ke atas AM Bank tidak memadai. Malah peranan bank negara dalam hal ini pun wajar disiasat, katanya dalam satu catatan di Facebook. Mahkamah Jenayah Persekutuan Switzerland semalam berkata pihaknya telah mendapati Bank Coats and Co bersalah kerana melanggar syarat untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan mengenakan hukuman denda sebanyak 50,000 Switzerland francs AS 55,000 ditambah dengan kos mahkamah. Keputusan mahkamah itu bagaimanapun masih boleh dirayu. Mengulas lanjut, Kadir berkata, lelaki yang tidak dinamakan dituduh tidak melaporkan kemasukan sebanyak AS 700 juta dana 1MDB dalam akaun banknya yang dikendalikan oleh Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo. Jolo ni dia faham pemikiran orang Melayu, sebab itulah dia guna orang putih dan Arab untuk skim penipuan 1MDB ini.
Dia tahu ramai Melayu lemah bila sebut orang putih dan orang Arab, katanya. Walau bagaimanapun, Kadir tetap bersyukur dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa 28 Julai lalu yang mendapati bekas Perdana Menteri Najib Razak bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 72 tahun dan denda RM210 juta. Alhamdulillah, mahkamah kita pun sudah mula bertindak dengan cukup berwibawa. Kalau tidak, Malaysia akan jadi negara pariah di mata dunia, katanya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Jangan lupa tekan lonceng untuk sebarang pemberitahuan apabila saya mengongsikan video yang paling terbaru di masa akan datang. Terima kasih.